Ya, Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan. Kita berada di tengah-tengah bandar Senakan ni, semasa PKPB seluruh negeri Sabah. Seperti biasa, ada kedai buka, ada kedai tutup. Walaupun ada kebenaran, tapi masih lagi ramai yang risau tentang penyebaran penyakit COVID-19 ni. Ya, kita naik. Seperti yang kita ketahui, setiap hari sejak minggu ini, angka positif atau kes aktif COVID makin meningkat. Dia punya jumlah daripada 100 lebih naik ke 200 lebih, naik ke 300 lebih, naik ke 400 lebih, naik ke 500 lebih, naik ke 600, naik ke 700, dan sudah naik ke 800 lebih. Yang ini agak merisaukan dan membimbangkan. Itu sudah pasti, sebab kita melihat angka yang sedang mencanak naik. Bagaimanapun kita perlu kekal tenang, kekal rasional, dan kekal positif untuk kesihatan diri kita sendiri. Okey, yang pertamanya, kita jangkakan ada kemungkinan angka ini akan terus naik, sebab keputusan ujian belum semua keluar. Bila ujian dipertingkatkan, maka kemungkinan untuk orang atau individu mendapat keputusan positif akan meningkat. Oleh itu, jumlah turut akan meningkat. Maksudnya, ada berhubungan antara jumlah ujian dan juga jumlah kenaikan jumlah. Bagaimanapun, kita perlu tidak terlalu tertekan dengan keadaan ini, sebab orang yang sudah positif sudah dan telah menerima rawatan di hospital-hospital kerajaan dan pusat-pusat kesihatan yang telah ditetapkan. Orang yang positif dan juga telah ditempatkan di tempat penempatan untuk rawatan yang telah ditentukan. Yang keduanya, kontak rapat kepada yang positif ini sudah dan telah dikuarantin di pusat-pusat kuarantin. Yang ketiganya, orang yang disyaki yang mempunyai dengan orang yang mempunyai kontak rapat juga telah kuarantin di rumah. Jadi metode yang digunakan ini kita telah mengawal dari segi penyebarannya. Maksudnya daripada orang-orang yang positif, orang-orang yang mempunyai kontak rapat dengan orang yang positif, orang yang disyaki mempunyai kontak ada kontak rapat dengan orang yang mempunyai kontak rapat tadi itu, maksudnya dia yang ketiga juga telah dikuarantin. Oleh itu, sangat sukar untuk kita mendapat jangkitan daripada orang yang telah dapat dikesan ini. Okey, jadi sekarang apabila kita keluar daripada rumah untuk mengelakkan fitnah ini, saya katakan COVID ini seperti fitnah, supaya kita tidak terlepas daripada fitnah ini, kita gunakan mask. Ya, kita gunakan mask supaya kita tidak menerima jangkitan daripada orang lain. Kekalkan jarak 1 meter daripada orang lain, dan juga buat pembersihan diri, pakaikan sanitizer, cuci tangan, atau paling baik lagi bila kita pulang ke rumah kita terus mandi. So kita selesai, hilangkan fikiran kita. Jangan ada dalam fikiran kita ni fikiran negatif, fikiran tertekan. Sebab makin kita tertekan, kita akan menjadi semakin lemah. Bila kita lemah, imun kita lemah. Bila imun kita lemah, kita mudah mendapat penyakit. Okey. Dari segi orang
yang positif dan di sekitarnya ada kontak rapat. Kajian telah membuktikan orang yang mendapat penyakit COVID ini adalah orang yang lemah imun. Okay? Orang yang lemah imun, oleh itu mereka mendapat penyakit ini. Dan orang yang mempunyai imun yang tinggi juga dijangkiti, tetapi kebanyakan mereka itu tidak bergejala. Tidak bergejala. Kenapa mereka tidak bergejala ini? Ini adalah disebabkan imun mereka lebih kuat. Imun mereka dapat melawan virus itu. Dia tidak menjadi dominan. Dia tidak menjadi dominan di dalam tubuh badan kita. Maksudnya antibodi kita dapat melawan virus yang cuba menyerang ataupun cuba memasuki di dalam sistem badan kita. Dia dapat lawan. Apabila dia dapat lawan, dia akan menjadi virus itu masuk, dia ada di dalam tubuh badan kita tapi dia lemah. Dia tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi apabila dia dibuat ujian, tentunya dia akan positif tetapi tidak bergejala. Dan apabila selepas 14 hari tamat tempo incubation atau tamat tempo dia berada di dalam tubuh badan kita, dia secara natural dia telah dibuang daripada sistem tubuh badan orang tersebut. Kalaupun ada tinggal, dia sudah tidak memberi kesan kepada orang tersebut. Okey, itu yang sangat penting. Dan kebanyakan juga orang-orang yang kena jangkit ini bergejala ringan sebab imun dia masih berperang, melawan, bertandinglah, bergusti. So ada kala ada menang, ada kala ada menang, jadi dia ada bergejala ringan. Tetapi mereka yang lemah imun, disumbang pula kelemahan itu disebabkan ada penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, diabetes, jantung, kardiovaskular, buah pinggang. Semua penyakit-penyakit ni dia sudah menyebabkan ada internal pressure ataupun dia ada tekanan di dalam tubuh badan kita. Ada stres di dalam tubuh badan, dalam sistem tubuh badan. Jadi ini menyebabkan sistem imun kita tertekan. Jadi apabila ada benda asing atau virus masuk di dalam tubuh badan kita, ianya akan menyebabkan orang itu menjadi lemah. Jadi apabila orang ini lemah, virus ini akan mengambil alih. Dia akan mengambil alih kepada tubuh badan kita. So, tanda-tanda awal orang yang kena COVID, pertamanya, dia akan merasa seram sejuk. Dia rasa demam, seakan-akan demam, tapi tidak demam. Lepas tu dia rasa kena angin, kena aircon, kena air, dia rasa sangat sejuk. Tetapi tubuh badan dia sangat panas. Boleh menggigil, telinga sejuk. Dan kemuncak dia ialah dia akan kehilangan deria rasa pada lidah dan juga pada hidung. Dia tidak sudah mengenal bau, dia sudah tidak mengenal rasa. Sebab pada ketika ini dia telah menyerang sistem pernafasan. Sekejap lagi ni, kalau tidak diambil tindakan, dia akan menyerang kita punya paru-paru. Ataupun dia sedang di peringkat awal telah sampai ke paru-paru. So, itulah yang penting. Kalau sudah sampai ke tahap ini ataupun kita sudah mula bergejala, kita dapatkan rawatan segera di hospital ataupun klinik-klinik ataupun klinik-klinik yang disarankan untuk kita mendapatkan rawatan. Jadi orang-orang yang belum kena ataupun orang-orang yang masih sehat, orang yang dan untuk kepada semua orang juga, yang pentingnya kita mesti meningkat imun kita. Imun kita ni adalah sistem pertahanan tubuh badan kita. Jadi kalau kita punya imun kuat, satu, kita susah untuk dijangkiti. Kedua, kalau kita pun dijangkiti, virus itu tidak memberi kesan kepada kita. Dan ketiganya, imun yang kuat akan menyembuh penyembuhan dan kita akan dapat sembuh 100% ataupun kita akan kita punya tubuh badan akan kuat. Dia apabila kalaupun virus itu tidak hilang daripada tubuh badan kita, dia akan jadi minimum di dalam tubuh badan kita. Dia menjadi seperti pendedahan. Contohnya antibodi kita
sistem pertahanan tubuh badan kita telah mengenal flu ni, dia telah mengenal COVID-19. Itu pernah ada di dalam badan kita. Bila kita diserang, kita sudah ada sistem imun, kita sudah kenal. Dia seolah-olah kita memperolehi vaksin secara natural. Itu yang penting. So, bagaimana kita untuk mempertingkatkan kita punya imun? Okey. Satu lagi, seperti yang tanda-tanda COVID ni mula menyerang ni, orang yang kebanyakan positif dia punya simptom tu seperti panas sejuk, demam kuat, telinga sejuk, apa semua. Kadang-kadang sel darah merah menurun, platelet menurun. Tanda-tanda dia sama, lebih kurang dengan serangan apabila kita mendapat penyakit malaria atau penyakit denggi. Lebih kurang. Tetapi kemuncak dia adalah kehilangan deria bau dan deria rasa pada lidah dan juga pada hidung. Ini beza dia. Beza serangan dia tu. Dan akhir sekali COVID ni akan menyerang paru-paru. Yang penting ialah imun kita itu ditingkatkan dengan kita mengambil tumbuh-tumbuhan sebagai makanan kita. Paling bagus lagi adalah tumbuh-tumbuhan yang segar, yang tumbuh meliar, pucuk-pucuk hutan, itu lebih bagus. Ataupun sayur-sayur hijau dan juga buah-buahan yang kaya dengan vitamin C. Ataupun kita juga boleh mengambil suplemen vitamin C yang bersesuaian dengan kita. Kalau kita tidak ada masalah buah pinggang, tidak ada masalah kesihatan lain, kita boleh mengambil vitamin C yang 1000 mg. Kalau lepas tu kita boleh bersesuaian dengan keadaan kita, kita boleh gunakan 500 mg ataupun 250 mg vitamin C. Ini boleh kita boleh sesuaikan dos kita tu, kita dapatkan, kita beli daripada farmasi. Kita beli, kalau boleh kita jumpa farmasis tersebut untuk kita mendapat dos yang bersesuaian dengan tubuh badan kita. Itu yang penting. Dan juga yang paling penting, saya lebih memilih benda-benda natural, tumbuh-tumbuhan natural. Buah-buahan yang kaya dengan vitamin C yang hidup di tropika adalah betik, buah betik. Buah betik ni. Selain daripada itu, buah-buahan yang mempunyai warna kuning, apabila dia masak, buah dia berwarna kuning. Itu semua kaya dengan vitamin C. Ataupun buah-buahan yang jenis dia jenis limau. Apa jenis limau pun kaya dengan vitamin C. Ini yang baik. Yang kedua, sayur-sayuran atau pucuk-pucuk yang pahit. Yang pahit. Ia akan memberi kesan alkali ke dalam tubuh badan kita. Apabila darah kita beralkali, dia pertamanya dia akan menurunkan gula dalam darah. Kedua, dia akan menurunkan asid dalam darah dan juga asid di dalam tubuh. Apabila keadaannya tumbuhan hijau yang pahit, dia akan membekalkan kita lebih oksigen. Maksudnya dia memberi kita antioksida. Keduanya, dia memberi kita alkaline. Ketiga, dia menurunkan kadar gula. Semua keadaan ini akan menyebabkan virus ataupun bakteria yang di dalam tubuh badan kita, bakteria jahat ni, dia akan terencat. Kerana bakteria ni dia memerlukan makanan. Dia dapat makanan dari mana? Dia dapat makanan daripada gula. Dia kena hidup dalam dia akan lebih selesa dalam hidup dalam keadaan beresid. Dari mana dia dapat asid? Daripada minyak, daripada lemak, daripada karbohidrat yang kita makan. So, untuk meningkatkan imun kita ada dua metod. Pertama, kita tingkatkan imun kita. Kedua, kita lemahkan virus tersebut. Kita tingkatkan imun kita dengan memakan sumber-sumber alam semula jadi, tumbuhan dan buah-buahan serta sayur-sayuran yang lebih-lebih lagi sayur-sayuran yang tidak dibajak, sayur-sayuran yang tumbuh meliar,
ataupun pucuk-pucuk atau ulam-ulam yang ada tumbuh di hutan. Yang keduanya, kita tidak memberi persekitaran yang selesa kepada virus ini untuk dia membiak dan bercampur di dalam tubuh badan kita. So, apabila dua metode ini kita gabungkan, maka kita akan, insya Allah kita akan lebih sehat dan lebih kuat untuk melawan COVID ini. Ini bukan obat, ini adalah petuah. Okay, terima kasih.